hari ini. Okay. So ini adalah apa yang awak nampak tadi. So ini adalah program untuk membantu awak untuk skor PALT nanti. Okay. Please be informed. Ingat ya bahawa setiap orang dapat soalan yang berbeza. So you have to study on your own. You have to score on your own. Okay. Alright. No way to fail. Tak boleh nak fail. Mesti nak kena lulus juga. So berapa markah awak sekarang? Dah tahu PB? So saya percaya kebanyakan awak adalah 30 lebih, 40 lebih, mungkin ada yang 50 lebih. So very few lah yang 50 lebih. So you still need to score. Okay. So tadi Puan Adiba dah terangkan about the objective of our program. Okay. So awak juga dah buat tentang pre-test. Okay. Dapat soalan ni senang ke susah? Kelas senang ke susah? Senang. Very good. Okay. Look at the screen. Okay. This is what you have to prepare. Apa yang awak kena prepare? Okay. Apabila nanti saya pensyarah awak akan edarkan link-link yang berkaitan ni, awak kena baca arahan peperiksaan. Mungkin lepas ni akan Puan Amy akan terangkan as well. Dan awak juga kena isi borang akuan pelajar dan muka hadapan skrip pelajar. Okey, yang ni adalah compulsory. Dan benda ni akan digunakan pada masa on the day of peperiksaan. Berapa hari bulan awak exam? Dah tahu belum exam? 12. Okey, so nanti masa awak isi borang, awak akan tulis tarikh 12 hari bulan. Jangan tulis hari ni pula. Okey. Alright. So apa yang awak perlu sediakan? Mungkin awak akan ingat macam lebih kurang macam subjek lain lah. Okey. So ingat awak SEM 3. Maths 3 awak perlu graph paper. So kalau tak ada graph paper, please preparekan graph paper. Scientific calculator kena ada untuk bantu awak. Dan handphone janganlah tiba-tiba bateri kong sebab awak kena buka kamera. So you have to charge your handphone. Okay. Dan formula sheet awak memang ada. Jadi awak kena gunakan standby awak punya formula sheet. Stationaries of course awak kena ada pen, correction tape, pencil. Untuk awak lukis graf awak akan guna pencil, eraser dan others. So mungkin awak nak lukis kotak untuk simplex method ke, kan awak kena guna pembaris. So you have to have a ruler. So seterusnya apa nak prepare ni? Study lah apa lagi kan. So apa yang terlibat dalam exam kita untuk Maths 3 adalah 2 chapter ni sahaja, iaitu ODE, Ordinary Differential Equation dan Linear Programming. Okey tak tajuk dua-dua ni? Tajuk yang senang ke susah ni? Boleh? Okay. Senang Puan. Very good. Saya suka dengar. So exam ni should be no problem kita dah belajar, awak pun dah belajar kat kelas, lecturer pun dah buat revision. So you should not have any problem. Okay. Alright. Ini adalah daripada formula sheet. Kalau awak tengok ada formula differentiation. Formula differentiation ni masa bila kita guna? Masa buat soalan formation ODE. Ada tu soalannya. Jadi awak kena tahu macam mana nak differentiate. Dan yang bawah ni adalah integration. Integration biasanya kita guna untuk solving first order ODE. Okay. So memang awak kena ada formula sheet. Kalau tak ada, pergi tengok dekat awak punya ni simpanan, mesti ada. Kalau tak ada juga, tanya kawan. Tak ada juga, tanya lecturer. Okay. Alright, so saya akan brief secara keseluruhannya apa yang terlibat dalam chapter kedua-dua ni lah. Chapter ODE dan juga Linear Programming. Okay. So sekiranya ada persoalan boleh tanya. Okay. Okay. Yang pertama adalah kita lihat kita akan ada soalan tajuk formation juga. Okay. So ada 2 jenis formation yang ada iaitu algebra dan satu lagi jenis adalah exponent atau trigonometric di mana algebra adalah bentuk-bentuk X. So bila awak differentiate awak gunalah formula untuk bezakan algebra. Dan satu lagi adalah
awak juga kena tahu macam mana awak nak differentiate eksponen dan trigonometrik. Okay, so dua jenis. So ni adalah contoh yang pertama dari dalam buku. Dan yang kedua ni, yang ini dalam buku tak banyak. So this is one of the example. Okay, so dalam kalau bentuk eksponen dan trigonometrik, masalahnya adalah awak tak boleh masukkan A dalam persamaan atau jadikan B sebagai tajuk masuk dalam persamaan, tak boleh. So what you have to do adalah awak akan differentiatekan. Kalau ada A dan B, dua unknown, kita akan differentiate dua kali. Tengok saya buat Y jadi dy dx. Jadi d square y over dx square. So ada dua kali saya differentiate dan barulah awak buat comparison antara kedua-dua ni. So dalam soalan ini okey, kita tengok soalan ni. Okey, kat sini kita tengok ada 3, 1, 2, 3. So kita bila awak buat comparison, awak akan dapati bentuk yang pertama ni ada bentuk ini sama dua, sorry. Saya padam ni. Saya garis ni. Okey, antara y dy dx dan d square y over dx square, persamaan yang wujud adalah kalau awak lihat antara bentuk y dengan d square y over dx square. Dia sin, cos, 2x juga. Ni b, ni b. So kalau awak tengok yang dy dx pula ada lain sikit. 2a, betul lah 2a. Tapi cos dia depan cos tolak sin. Cos tolak sin. Yang atas ni sin campur cos. Ni sin campur cos. So kalau secara sekali lalu awak dapat lihat bahawa yang ada persamaan, similarity adalah y dengan d square y over dx square. Therefore awak akan cuba jadikan d square y over dx square ni macam y. So bila awak factorizekan, awak keluarkan negatif 4, awak akan dapat dalam kurungan ni sama sebiji macam y. Therefore kita kata negatif 4, this is y. So negatif 4y. D square y over dx square sama dengan negatif 4y. So boleh jugalah kalau nak tulis sebagai d square y over dx square campur 4y sama dengan 0. Pun betul juga. Both is correct. Okay. So ingat bahawa kalau ada dua unknown, differentiate dua kali. Kalau ada satu unknown, kita akan differentiatekan satu kali. Contohnya yang ni kan. Awak tengok kenapa differentiate sekali? Kerana satu saja unknown yang ada iaitu A. Alright. Lepas tu kita jadikan A sebagai tajuk. Masuk dalam persamaan yang satu lagi. So saya percaya awak tahu sangat dah tu. Okay. Let us try these two question. Okay. Tak nampak? Boleh nampak tak ni? Okay. Nampak Puan. Alright. So saya start. Kita tengok yang pertama dulu. Okay. Y sama dengan 2ax tambah x square. So y sama dengan 2ax tambah x square. So dy over dx sama dengan 2ax, 2 pemalah, A juga pemalah. So kalau 2ax, x ni kuasa 1. So bila awak differentiate, x akan jadi kuasa kosong iaitu 1. So dia hanya jadi 2a saja. Dan tambahlah sini. X kuasa 2 jadi 2 letak depan, x kuasanya akan berkurang. Jadi x kuasa 1 kan. Alright, so 2a adalah sama dengan dy per dx. Dy per dx tolak 2x. A saja sama dengan dy per dx tolak 2x per 2. So di manakah kelemahan pelajar? Kelemahan pelajar adalah dekat sini dia tak boleh nak simplifykan. Okey, kita akan sentiasa buat silap. Jadi kita akan cuba minimizekan silap. Itu saja yang kita boleh buat. Okey. Kata orang to err is human. So manusia ni memang sentiasa buat salah.
So kita kena cuba pastikan kita kurang buat salah. Macam mana nak kurangkan buat salah? Okey, saya pecah kepada 2. So A sama dengan dy per dx per 2. Per 2 bermaksud dia adalah 1/2. Okey? Boleh? Okey, contoh dy per dx per 2. Ni adalah dy per dx bahagi 2. Bagi 2. Kita juga boleh tulis sebagai dy per dx darab 1/2 kan? So 1/2 dy per dx. Okey. So habis yang depan, yang belakang pula tolak. 2x per 2, 2x per 2. Cancel. Awak akan dapat A sama dengan 1/2 dy per dx tolak x. Okey, inilah persamaannya. Yang pertama, awak akan masukkan dalam yang ini. Okey, kita labelkan dulu lah ni yang pertama. So ini awak work out dapatlah yang kedua. So 2 ni akan masuk dalam pertama. Okey. Kat mana kelemahan pelajar di sini? Saya selalu jumpa, bukan tahun ni saja, setiap semester kat sini. Sebab awak tak pecahkan. Okay. So you need to pecahkan supaya awak tak pening. Macam mana tak pening? Dah bagi 2, nanti per lagi dengan 1/4. Lepas tu awak pun pening tak boleh nak settle. So you need to pecahkan macam tu lah. Okay. Alright, saya tak boleh cerita panjang. Kita banyak lagi. Adik siapa tu? Okay, ni saya sambung sini saya sambung sini. Okay, so dapat A. Kita akan tulis, kita akan masukkan dalam persamaan. 2 akan masuk dalam persamaan pertama. Iaitu Y sama dengan 2AX. Campur X kuasa 2. A adalah 2. Okey. A kita masukkan setengah dy dx tolak X. Campur X square. Kan senang. Bila awak nak darab pun senang. So awak tinggal darab macam ni. Awak rasa macam senangnya. Kenapa saya buat bertimpa-timpa? Sebab awak tak simplify kat sini. Okay. So Y sama dengan 2X per 2 tinggal X dy over dx. 2X darab negatif X jadi 2X square dan campur X square. Okey, so kita kena bila awak nak tolak, awak tengok sama ni X square dengan X square. Macam mana saya nak tolak? Ini awak tolak dengan ni lah, campur dengan ni. Okay. So Y sama dengan X dy per dx. Tolak 2 campur 1 dapat berapa? Tolak 1. Tolak X. Ni jawapannya. Okey. Ada persoalan kat sini? Ada? Tak ada? Kalau tak ada, saya go ahead. Okey, lihat soalan yang ni pula. 2y sama dengan 2x tolak 1 per dy dx. Okey, awak kena jelas bahawa 2y ni bermaksud 2y per 1. Bukan 2y ni 1/2y. Dia adalah 2y per 1. So, yang sebelah ni adalah pecahan. Okey, 2x tolak 1 bahagi dy per dx. Okey. So, bila awak nak selesaikan ni, awak kenalah darab silang dulu. Kalau tak macam mana lah awak nak bawa ke sana ke sini kan. Okey, kita darab silang dulu. So, kita dapat 2y dy per dx sama dengan 2x tolak 1. So, dy per dx sama dengan 2x tolak 1 per 2y. So, ini adalah dy per dx sama dengan, awak pecah 2 juga, boleh je. Pecah 2 macam ni. Dia menyenangkan awak sebenarnya. Ini soalan apa? Sorry, ni bukan soalan formation. Ini adalah soalan first order. So tak apa, saya buat sini je. Okey, so dy per dx sama dengan, okey. So bila awak darab silang, kita dapat apa ni? Darab silang, dapat 2y dy dx sama dengan 2x tolak 1. Okey, ni first order. Ni separating variable.
Tak apalah, awak pun revision je kan. Bukan baru nak study pun. Alright, so 2y dah bentuk y dah. Yang ni ada dy. Okay, so kalau darat silang, macam mana kita nak pindahkan dx ke sana? Kita pindah je sebab dia bahagi. Jadi kita boleh pindah ke sana. So bila awak pindah, awak akan dapati jawapan nilainya adalah 2y dy sama dengan 2x tolak 1 dx. Okay. Boleh kat situ? Boleh. Okay. So 2y, sini semua y. Sini x, pemalam tak ada masalah. Dia ikut je siapa. Y ke X pun boleh. So dx. Okay, good. Semua dah all in order. Semua di tempat yang betul. Barulah kita akan integrate sini. So 2y dy adalah 2y kuasa 2 per 2 sama dengan yang ni 2x. 2x integrate dapat 2x kuasa 2 per 2. Ingat bila kita integrate, kita akan nilai kuasa tu juga kita akan letak di bawah. Itulah integrate namanya. Okay. So tolak 1 oleh kerana dia duduk sebelah dx, maka dia akan jadi x. Okay. So ni cancel. Ni cancel. So kita dapat y square sama dengan x square tolak x. Boleh simplify lagi tak ni? Ada? Boleh ke? Ada cadangan? Kalau awak dapat, awak nak buat macam mana? Dah, tu je. Square 1. Square. Kalau awak nak jadikan y saja, awak kena square root. Ataupun kalau nak biar macam ni, dia kekal macam ni je lah. Tak ada masalah. Okay. So ini adalah soalan first order yang menggunakan kaedah separating variable. Darab silang je dah boleh selesai kan. Darab silang, kemudian pindahkan dx ke sana. Sebab dia duduk bawah kan. So darab silang ni untuk kita separatekan dia. So masih ada lagi pecahan kat sini. Okey, sama ada awak darab semua sekali dengan dx atau awak pindahkan dx ke sebelah sana. Sama juga konsepnya di sini darab silang juga. Darab silang juga. So dapatlah pisahkan antara y dengan x. Dan bolehlah integrate tu. Dapat jawapan. Okey, ada persoalan tak soalan ni? Senang ke susah? Tadi awak jawab pretest senang ke susah ini? Boleh jawab tak? Boleh. Boleh. Okey, tak boleh tak ada masalah. Lepas ni bolehlah jawab kan? Ada nak tanya? Yang dy tu nanti dia pergi ke mana? dy. Oh ni darab silang ni. Okey, bila saya darab silang 2y dy dx. Kan? 2y dy dx sama dengan 2x tolak 1. So bila kita nak selesaikan masih lagi ada dx di sini. So awak boleh naikkan dia ke sana melalui darab silang sekali lagi atau semua sekali ni awak darab dengan dx. Saya nak hilangkan dx kat sini. So awak darab semua sekali dengan dx. So dia dapatlah dx di sini. So ada dua konsep di situ. Sama ada awak darab silang atau awak darab semua sekali dengan dx. Pernah cuba darab semua sekali? Kita pernah buat kan dalam soalan, kadang-kadang nak soalan IF kan? Pernah juga. Okey. Ada soalan lain? Soalan lain? Tak ada. Okey. Kalau tak ada, saya pergi pada next. Saya akan go through the whole thing. Yang mana awak tak adalah boleh tanya. Alright. Dan seterusnya formula yang ada di sini adalah kita guna formula dalam kertas formula awak kena ada solution for first order differential equation. Homogeneous, linear dengan dia bagi teori logaritmatik. Ni teori ni kita guna dalam IF hari tu kan. So satu lagi adalah dia bagi general solution untuk second order differential equation. Okay. Alright. So ini adalah bentuk yang ada dalam
solving first order differential equation. Yang pertama adalah direct integration. Okey, ni pernah keluar Jun 15, senang gila soalan dy dx sama dengan 4x² tolak 8x campur 7. Senang je. So dy dx, ni awak boleh je darab silang. So dy sama dengan 4x kuasa 3 tolak 8x campur 7 dx. So awak bila bila awak dah selesai asingkan, maka ini adalah kita dah boleh integrate lah maksudnya. So matlamat kita yang pertama adalah kita cuba asingkan antara x dan y, yang kedua adalah integrate. Okay. So dy integrate dapat apa? Dy integrate tak tahu dapat apa. Okey. Sekarang apa yang ada dekat sini? 1. 1 darab dy adalah dy. Dia ada tapi tak nampak. So kalau 1 kita integrate, kita akan dapat y. Sebelah sini kita integrate dapat 4x kuasa 4/4 tolak 8x kuasa 2/2 tambah 7x. So bolehlah cancel ni. Macam tu. Okey. Senang. Ni terus dia dapat markah. Okey, saya percaya ni tak ada masalah. So saya nak bincang lebih kepada separating variable dan IF. Okey. Separating variable kita dah buat dah tadi dekat sini 1. Okey. So banyak soalan dia adalah sama ada awak akan confuse sama ada dia separating variable ke IF. Dua tu saja. Bentuk pertama ni macam relax je kan, tak ada apa masalah sangat, tak ada masalah pun, awak just integrate je terus. Okey, lihat separating variable, ini adalah bentuk yang paling glamour. Separating variable. Second glamour adalah IF. Okey. So apa beza antara separating variable dengan IF? Tengok sini. Okey, what is the difference? Okey. Jawapannya adalah IF mesti ada dy per dx campur y kuasa 1. Of course lah sini macam-macam ada kan. Kadang-kadang kalau awak tengok ada contohnya adalah 4 ke kan. Kalau ikut soalan ni 4. Ini ada 2. Belakang ni tak kisah apa-apa. So IF mestilah bentuknya dy dx tambah atau tolak. Tambah atau tolak. Dia ada tambah. Kalau soalan separating variable ni tak ada. Mana ada? Tambah-tambah, ada dy dx tambah x, tak ada kan? Tak ada dy dx tambah y, tak ada. So ini bukan soalan IF. Soalan IF yang mana? Kalau dia ada dy dx tambah y kuasa 1. Okay, boleh ke tak? Boleh faham tak kelas yang tu? So that is the concept yang kita nampak tapi kita tak perasan, kan? Kita nampak tapi kita tak perasan. Okay. Dari soalan banyak-banyak ni, boleh sesiapa beritahu saya yang pertama ni IF ke bukan? Yang pertama. IF ke bukan? Bukan. Yang kedua? Bukan. Bukan. Yang ketiga? Bukan. Ada dy dx? Bukan. Bukan. Sure? Bukan. Sure? Sure. Ini kalau kita nak buat macam bentuk dy dx, boleh tak? X kuasa 3 dy dx. So dia ni 1 campur bla 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 dy dx kan? Ni x kuasa 2 y. Okey, katalah saya pindahkan ini ke sana. Tolak x kuasa 2 y sama dengan tolak 1. Kalau saya tunjuk macam ni, awak kata ya ke bukan? X kuasa 3 dy dx tolak x kuasa 2 y sama dengan negatif 1. Yeah. Ada tak bentuk? Ya kan, sebab kita nampak ni ada y kuasa 1 dan ini ada dy dx. Jawapannya adalah ya. Okay, so yang ni? Ni bukan. Ini adalah homogeneous.
Ini? Tak ada, bukan. Ni kuasa 2 kan? Y dia bukan kuasa 1. Bukan. Ini? Bukan. Ini? Bukan. Ni? Topik kita ni bukan. Ini? Kan. Bukan. Ni? Ya. Ya, pandai. Ya, betul. Sebab ada dy dx tambah y kuasa 1. So ni adalah ya. Ini? Ini? Ya. 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 Ni? Ya. 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 Ni? Ya. Ya. Ni? Ya. Ya. Okay. Ya. Okay. Sudah pandai. Okay, very good. So, bila awak dah tahu dia adalah bentuk AF, then awak buat test pun betul. Hari tu ke laut semua. Macam mana? Buat test? Ramai tak yang betul soalan ni? Ingat tak? Okay. So, maksudnya apa yang saya nak bercakap adalah kita sebenarnya tak tahu, sebab tu kita tak tahu bahawa ini adalah bentuk IF. Okay. Sebenarnya kita dah belajar tapi kita tak, kita biasalah kita nampak tapi kita tak memahami, tak memandang. Okay. So itu adalah bentuk IF. Right. So saya rasa saya tak perlu terangkan lah. Okay. So kalau bentuk yang hubungannya darab macam ni, dia adalah separating variable. Kalau dia bentuk darab macam ni, tak ada satu campur pun kat sini. Confirm lah dia adalah separating variable. Memandangkan dia tak ada kombinasi X dan Y. So kalau tak ada kombinasi X dan Y, dia memang kita terus je selesaikan dengan menggunakan separating variable. Kalau ada kombinasi X, Y tu ada complicated jugalah. Kadang homogeneous, kadang awak boleh separate kan. So untuk bentuk yang simple macam ni memang separating variable. Alright. So saya tak nak bincang, sama juga awak darab silang dan integrate. So macam mana nak integrate? Yang tu kena tengok balik. Kalau tak sure macam mana nak integrate, boleh tanya balik semula. Saya kena buat lagi sekali kelas perbincangan lah macam mana nak pandai integrate. Kan? Okey, ni adalah homogeneous. Homogeneous adalah apabila bentuk XY ni tak boleh dipisahkan. Okey, ni XY berpisah, yang ni tak boleh pisah. Tak boleh, awak nak factorize pun tak boleh. So kalau tak boleh nak factorize, maknanya kita kena guna jalan susah, jalan panjang. Okey, awak gantikan Y sama dengan VX. Lepas tu kira, last kali ganti balik semula V dengan Y per X. Barulah dapat jawapan. Okey, itu adalah first order. Sikit je kan first order sebenarnya. Alright, so lihat pada second order. Second order. Okay, second order ni dia punya clue. Okay, dia banyak jenis sebenarnya. Tapi apa yang kita belajar ini saja. Tak banyak. So kalau tak tahu buat, tak tahulah nak kata kan. Senang je. So awak cuma belajar 3 teori ini. Di mana kalau bentuk root dia real and different, maksudnya awak guna formula yang ni. Y sama dengan AE. M1X campur BE M2X. Okey. Macam manakah kita nak tahu bahawa bentuk itu adalah real and different? Macam mana? Macam nak tahu? Bila awak dapat soalan, macam mana nak tahu? Contohnya soalan ni, macam nak tahu? Macam mana awak nak tahu dia adalah real and different? Awak nak hafal ke angka dia? Nak hafal angka? Tak. Caranya adalah kita kena tahu ini adalah A, ini adalah B, ini adalah C. So kalau ikut pengiraan kaedah penyelesaian, step pertama awak kena buat auxiliary equation. Okay, auxiliary equation awak tulis M square tambah M tambah apa nilai ni? Nombor 3. Tolak nombor 3. B adalah 2. So letak 2 sini. Ini adalah 1. So 1. Okay, sama dengan 0. Dari sini kita tahu bahawa A adalah 1, B adalah 2, C adalah negatif 63.
Okey, awak kena tahu what is A, what is B, what is C. Baru awak boleh tentukan apakah adakah root dia tu real and different ke, real and equal ke, kompleks. Kalau awak A mana satu? Mana A? Tak boleh jawab lah. Memang tak boleh buat. Okay, so awak kena tahu. So lepas tu apa kita nak buat? Kita kata kita nak compare B square dengan 4AC. Sebab dia kata kalau B square lebih besar daripada 4AC, maka kita akan dapat real and different root. Kalau B square sama dengan 4AC, kita akan dapat real and equal root. Dan kalau B square kita kecil daripada 4AC, kita akan dapat complex root. Kan? Okay, kita dah tahu yang itu. Itu adalah keyword dia. So dalam soalan ni, kita akan tengoklah. So B square adalah 4. 4AC adalah 4 darab 1 darab negatif 63. Berapa ni? 4 darab 3, 12. 4 darab 6, 24, 25. Okey. So 4 dengan negatif 252. Yang mana lagi besar? Yang mana lagi besar? 4. Therefore, apakah jenis root yang kita dapat? Rootnya jenis apa? Real and different. Real and different. Real and different. So awak kena tulis real and different. Penting tu. So step pertama dapat auxiliary. Step kedua, comparekan ni dua. So barulah awak dapat bayang, oh saya akan dapat nombor positif dua-dua. Step ketiga barulah awak tekan calculator. Okay. Pandai tekan calculator tak sekarang? Sekarang dah pandai belum tekan calculator nak cari ni? Kelas? Okey, macam mana kita nak cari? Okey, awak gunakan equation. Lepas tu awak pergi pada dia ada degree kan? Dia tanya berapa variable? Kita tak guna, kita bukan guna variable tapi kita pergi kepada sebelah sana iaitu degree. Degree-nya adalah 2. So degree kita adalah 2. So dia tanya what is A, what is B, what is C, what is D. So masukkan nilai ini. A, B, C, D. So nanti awak dapatlah jawapan. Alamak puan, dia bagi dalam bentuk perpuluhan. Okey, tak apa, tulis je. Katalah saya dapat kalau awak kira ni dapat berapa? Okey, katalah saya kata dapat M1 adalah contoh. M1 adalah 0.56. M2 1.2. Okey. So awak dapat M1 0.56, M2 sama dengan 1.2. Okey, tulis je. Then awak tulislah dia punya general solution. So nanti dalam exam tak semestinya nombor awak sama. Kan? Kalau tak sama macam mana nak tengok kawan sebelah. Okay, general solution adalah kita tahu real and different. So Y sama dengan A, E 0.56 X tambah B, E 1.2 X. Macam tu. Okay, boleh? So kan kadang awak tak dapat nombor yang cantik kan? Kan dapat 2 ke 3 ke 4. Punya dapat 0.56. Tak apa, tulis je. Itu adalah dia punya root. Okay, boleh? Ada persoalan? Ada. Okay, so untuk soalan second order, awak mungkin dapat nombor yang kecil-kecil macam ni. So you can always solve. Yeah. Yes. Dia. Alright, so itu adalah, so macam mana kita selesaikan adalah depends kepada apakah jenis dia punya root. So dia punya general solution bergantung kepada dia punya awak punya nilai dan awak punya nilai. Yes. Ya. Yeah.
Okey. Dan jawapannya adalah bergantung kepada, saya kata apa? Bergantung kepada nilai B square compare dengan 4AC. Berapa nombor dia kita just masukkan je di sini. Kalau real and equal kita akan dapat satu nilai sahaja. So kita ganti di sini. Yes. Apa dia? Ya. Dia bukan negatif 9 dengan 7 ke? Macam mana pun boleh dapat 0 point something tu? Itu saya bagi contoh je. Oh, Okay. confused. Saya dah gelabah dah point tak sama. Okay, Puan. Nakal Alright. So itu adalah macam mana awak solve soalan tu. Okay. Saya tak akan ajar awak daripada A, B, C balik semula. Saya cuma bagi awak idea macam mana awak nak jawab final. Kan awak dah belajar dah. Tengok tadi tu. Dia tekan kalkulator dia kata saya jawab lain. Dia punya jawapan lain. Betul lah tu. Saya just letak je. Tujuan saya adalah saya cuma nak bagi tahu awak macam mana awak nak solve question macam ni. Second order ni Yang pertama auxiliary equation. Yang kedua compare B square dengan 4AC. Ya, lepas tu awak dapat keputusan apakah jenis root yang kita ada. Kemudian awak dapatkan apakah root itu. Dan yang keempat barulah awak tulis masukkan dalam general solution jawapan awak tu. Okay. Ada persoalan kat situ? Inilah. So perlukah awak cari apa itu A dan B? Tak perlu kalau dia tak bagi syarat. Kan? Awak memang ada belajar dalam buku awak ada soalan yang mengandungi cara penyelesaian A dan B. Tapi itu ada syarat di mana dia ada bagi tahu. Kalau X tu kosong, Y akan dapat, contoh dia kata 5. So X tu kosong, kosong darab 0.56 akan jadi kosong. E kuasa kosong adalah 1. Then barulah awak boleh cari what is A dan B. Kalau dia tak bagi syarat, kita tak boleh cari. Kalau dia tak boleh cari macam mana? Tak payahlah cari. Tak boleh cari kan? Okay. Alright. So all kinds of roots adalah gunakan step yang sama. Soalan? Kelas ada senyapnya, tak dengar. Yes. Ada? Ada nak tanya? Tak ada. Tak ada, okey. So itu adalah antara perkara yang penting yang awak kena tahu. So same things kepada complex root. So awak kena, pensyarah awak dah beritahu macam mana nak cari nilai dengan menggunakan kalkulator untuk dapatkan nilai real dan nilai hayal ni, hayal ataupun imaginary number ni. So alpha adalah nombor nyata dan beta adalah imaginary number. So kalau perpuluhan tak ada masalah. So semua nilai awak boleh kira guna kalkulator sahaja. So setakat 570 awak boleh kalkulator 570 MS atau EX awak boleh dapatkan nilai. Alright, kalau tak sure boleh tanya dengan lecturer balik semula. Lecturer boleh terangkan balik semula. Okey, habis tentang ODE, saya nak masuk pada linear programming. Okey, linear programming. Okey, dalam linear programming ada 4 linear programming. Yang pertama awak belajar tentang formulation kan. Bila awak baca karangan, awak akan cuba dapatkan what is the decision variable, constraint, objective function dan masukkan sekali nilai non-negativity. So semua ni ada markah. Kalau kurang 1, kuranglah markah. Okay, so semua ni awak kena dapatkan. So masa exam awak kena tulis what is the decision variable, what is the constraint. Constraint tu yang mana? Constraint tu yang ada tanda lebih kecil sama dengan atau lebih besar sama dengan. Itu adalah constraint. Iaitu ketaksamaan. Awak panggil inequality tu. Masa sekolah dulu kita panggil ketaksamaan. Dan objective function adalah Z sama dengan X dan Y saja. Dia tak ada nilainya berapa, tak tahu. Dia bergantunglah berapa X, berapa Y baru kita tahu what is the Z value ataupun berapakah profit dia. Itu adalah objective function. Dia ayat dia terbuka macam ni. Dia tak ada
sama dengan 60 ke sama dengan 96, tak ada. Okay. So 4 perkara ni awak kena nyatakan bila awak diminta buat formulation. Okay. So dalam buku awak dia dah ajar macam ni. Okay, ada masalah tentang formulation tak kelas? So far, masa awak kat kelas? Okey je. Okay. Alright. Lihat exercise 1 formulation. Okay, kita buat satu soalan simple. There are 2 types of food canning machine A and B. The following table shows the cost, the floor area needed and the number of worker for each machine. Okay. So canning ni apa? Ni lah. Panggil apa? Mengetin makanan. So mengetin makanan. Dia ada mesin 2, A and B. So cost untuk mesin A adalah 10,000 dan B adalah 25,000. Tetapi maksimum dia boleh pergi sampai 400,000 saja. Floor area pula, canning machine A perlukan 20 meter square dan B perlukan 30 meter square. Maksimum dia boleh pergi sampai 660. Okey, number of worker adalah A 5 pekerja diperlukan dan B perlukan 3 pekerja. Dan dia punya maksimum adalah 75. Okey, kemudian dia kata machine capacity. Capacity machine untuk A adalah 200 dan untuk B adalah 300. Okey. So apa soalan dia ni? Apa soalan dia? Okay. Construct the formulation of linear programming problem. Okay. So kalau awak tengok dekat sini, ini adalah nilai yang kita dah letak dalam table. Biasanya bila kita baca karangan, kita masuk dalam table kan. Baca, masukkan. So dari sini nampak sangat bahawa apa yang X, Y ni adalah ini X, ini Y. Betul tak? Kan? Kita nak bawa mana lagi? Sini dengan ni. Ada 3. Tak sesuai pula. Sekejap, member aku masuk. Apa tu? Kau Okay. Sorry ya. Okay. Decision variable dia apa? Apa dia? X dia. So X ni adalah mesin A. Okay, ingat bila awak tulis, awak kena tulis number of. Sebab we are talking about number of machine A produce. Dan Y adalah number of machine B produce. Okay, dia produce banyak mana? Okay. Yang kedua adalah dia punya constraint. Apakah constraint dia? Okay, yang pertama adalah 20x. Sorry, 10,000 dulu 10,000 x campur 25,000 y. Ni lebih kecil ke lebih besar? Maksimum dia kata 400,000. So itu minimum, itu adalah lebih kecil atau lebih besar? Kita nak letak sini. lebih besar. Lebih besar. Dia ada 400,000 je. Ya. Kalau dia ada maksimum 400,000 je, maknanya dia dah ada limit dah. Dia punya ceiling tu dah ada. So awak boleh pergi sampai maksimum 400 je. So dia mestilah, kalau maksimumnya 400 je, maksudnya dia kena kecil daripada 400 lah. So nilai di sini mestilah lebih kecil daripada sama dengan 400. Okay, keyword dia dekat sini maksimum. Dia kata maksimum 400,000. So kalau lebih, kalau awak ambil 500,000 tak boleh lah. Sebab kata maksimumnya 400,000 je kan. So dia kenalah kecil daripada 400,000. Betul? Lainlah dia kata sini minimum. Kalau dia kata minimum
400,000 maknanya awak buatlah besar-besar kat sini, tak apa. Yang penting dia lebih besar daripada 400,000 itu kalau minimum. Kalau maksimum bermaksud kita kena lebih kecil sama dengan 400,000. Okay. So begitu juga yang lain-lain. Okay, floor area. Floor area 20x campur 30y mestilah lebih kecil daripada sama dengan 660. Yang ketiga, okay, so maknanya awak kena buat semualah. 1, 2, 3, 3. Yang ini bukan constraint sebab dia tak ada value kat sini. Dia tak ada value kat sini. So ini bukan constraint, dia adalah objective function. Okay. So ini adalah 5x campur 3y lebih kecil sama dengan 75. Yang ni machine capacity adalah dia punya objective function sebab dia tak ada ni. Tak ada limit. So kita kata Z sama dengan boleh padam tak? Tak boleh padam. Okay, so Z sama dengan 200x tambah 350y. So kalau dia dah bagi table macam ni, awak boleh nampak dengan jelas yang mana tak ada nilai. Oh ni tak ada nilai. Oh ni lah machine capacity lah dia punya Z. Dia punya objective function dia sebab dia tak ada value. Dia tak ada lebih kecil, lebih besar sama dengan. So yang lain ni semua ada. So ini semua adalah constraint. Yang ini bukan constraint. Okay, last but not least. Okay. 1, 2, 3 constraint dah buat. Z objective function dah buat. So yang last kali apa yang kita belum buat? Non-negativity. So X will besar. So just letak je. Okay. Tak ada nilai lain selain daripada X lebih besar daripada 0, Y lebih besar sama dengan 0. Tak ada nilai lain. Itulah dia. Okay. Okey, dari situ barulah awak boleh lukis. Kalau awak kena lukis graf, awak lukislah graf. Okey, apakah kesalahan apabila kita buat graf? Okey. Yang pertama, bila awak nak buat graf, awak kena ada ini 4 step ni. Yang pertama, awak formulate question atau given kalau dah bagi tak payahlah. Yang kedua, draw graph. Find 2 points for each equation and draw lines. Okay. So, nak cari X sama dengan berapa, Y sama dengan berapa, tak kisah asal dia memenuhi persamaan itu. Okay. Contohnya, kalau awak kata 5X campur 3Y lebih kecil sama dengan 75 kan. Katalah 5X campur 3Y lebih kecil sama dengan 75. Ada orang kata, kena X sama 0, Y sama 0. Tak semestinya. Okay. Kalau saya nak letak 400 boleh puan? Boleh. Nak letak 400 boleh je. So letaklah 400. Boleh? Kan? Besarnya sampai tak terkira. Okay, katalah nak letak 5 pun boleh. 5 darab X 25. Kan? So Y dia dapat berapa? Ni awak kira. 3Y lebih sama dengan 75 tolak 25 kali 5. Boleh je asalkan awak memenuhi persamaan tersebut. Tapi yang senang adalah oleh kerana kita nak lukis graf, kita nak lukis graf macam ni kan. Kita nak buat garis tu macam ni kan. Macam ni. So semua nilai-nilai ni akan potong dekat paksi X atau Y. Sebab tu kita nak senang kita ambil nilai kosong. Kalau awak tak nak lukis, saya kata saya nak cari 2 line yang tak ada kat kosong, boleh? Boleh. Katalah awak dapat line kat sini 1, kat sini 1. Boleh lah. Boleh je awak sambung kan? Awak dapat juga. So maknanya bukan mesti kosong. Kalau awak rasa susahnya dapat kosong 1 boleh? Boleh, tak ada masalah. Tapi awak kena pastikan awak punya nilai tu sama macam equation dia. Okay. So tak semestinya kosong. It's alright kalau awak nak cari sini 1, sini 1. Lepas tu awak garislah, ambil mari garis. Dapat juga, tak ada masalah. Okay. Alright.
So awak akan dapatkan 2 points. Dan lepas tu awak bolehlah lukis. Dari situ awak akan dapat kawasan dia. Okey. Semua pernah jumpa ni soalan ni? Okey. Apa? Ada soalan? Tak ada. Okey, saya nak tunjuk satu kesilapan. Kesilapan ni kesilapan. Okey. Yang mana ni saya nak tanda right pun tak tahu betul ke salah pun saya tak pasti. So macam mana kita nak betulkan keadaan ni? Pernah jumpa tak soalan ni? Ni soalan EOC EOC kan? Pernah jumpa tak? Okey, sebenarnya garis dah betul. Jadi apa yang tak betul? Yang tak betulnya adalah awak tak tahu kat mana region awak. Visible region ni maksudnya kawasan dia. So kalau awak nak kata, alah saya tak reti lah nak lorik kiri lah, lorik kanan lah, bulat lah, susah. Okey, kalau dah macam tu awak buat je kawasan yang final. Jadi awak kena ada kawasan yang final ni, yang terakhir sekali, yang merupakan visible region selepas awak ambil kira ketiga-tiga garis. Okey, awak tanda ni je. So yang lain tak payah lorik pun tak apa. Saya faham bahawa awak tak pandai nak banyak-banyak kan. Awak rasa semak dekat awak punya table. Okey, lepas tu corner point macam mana nak cari? Sebab itulah awak kena buat macam ni. Dan dia kena sempadan dengan benda ni. Dengan visible region tu. Sini. Ni kan ada bersilang 3 kan? Sini. Dan sini. So barulah awak boleh dapat nilai corner points. Okey, sekarang ni persoalannya macam mana boleh jadi salah bila saya lukis ni? Kenapa pangkah? Okey, kenapa pangkah? Kerana awak punya titik persilangan tu tak betul. Kenapa tak betul? Kerana awak tak guna kalkulator. Awak just tengok dengan mata je. Tak boleh tengok dengan mata. Sebab yang pertama, tak tahulah awak lukis ni sangat accurate ke tak kan. Kadang pensel pun tak berapa nak jelas. Jadi kita ada masalah di situ. Penglihatan yang terhad. Yang kedua, kalau halus-halus, kalau ada point-point, tak boleh detect dengan mata kasar. So macam mana nak mengatasi? Guna kalkulator. So corner points kena cari guna kalkulator. Dan awak kena gunakan apa? Equation lah. Terror tak guna equation? Kelas? Terror tak? Tanya ni. Boleh lah. Boleh lah. Janganlah boleh. Tak boleh. Kena tahu. No way apa? Mr. James Bond apa? No time to die. Tak boleh. Mesti kena tahu juga. No time nak kata tak tahu ni. Tak boleh. So kena tahu. Guna kalkulator. So kalau macam equation awak ni, linear je, senang je. Awak cuma ada X dan Y saja. Okay? So kalau awak guna kalkulator macam mana? Katalah saya ada 2X campur 3Y sama dengan 10. Dan satu lagi bersama adalah 4X tolak 7Y sama dengan 16. So macam mana awak buat? Awak akan pilih equation. Awak akan pilih, kita ada 2 nilai tak tahu ni. So titik persilangan kat mana? Awak kena guna variable dia 2. Okay, 2. Lepas tu awak akan masukkanlah A1 2, B1 3, C1 10. Lepas tu A2 4, B2 -7, C2 adalah 16. So dia akan bagi awak satu jawapan yang merupakan titik persilangan antara 2 garis lurus tersebut. So awak tahulah, oh ni berapa titik dia. 6, 8. Katalah 6.3. Oh titik sampai 6.3 pun awak tahu. Sebab awak tekan kalkulator kot kan. Tak ada kesilapan. Boleh? Jangan letak-letak number apa-apa yang awak nampak dengan mata kasar. Kerana kalau salah, then awak punya nilai minimization atau maximization juga akan salah. So memang pangkah lah kat situ. Tak ada markah untuk nilai. Jawapan akhir awak salah. Jalan kerja adalah sekerat. Dekat table pun ada salah, ada betul. So dapat sebahagian daripada markah tu. Okay. Contohnya kalau saya kata, bila awak dah buat macam ni kan, awak buat table kan.
awak akan buat macam ni kan. Corner, points, dan ni adalah objective function dia. Z sama dengan katalah X campur 3Y. Okay, so awak akan masukkan kan, katalah ada 4. Tapi ni tak ada pun, ini pun salah, tak titik mana persilangan ni salah, titik ni persilangan ni salah. Yang betul kat sini je sebab awak lukis graf kat sini kan. Itu. So, yang betul 1. Kalau markah dia 2, awak cuma dapat setengah, 1/4 je, setengah je lah. Setengah daripada, sebab yang lain semua salah. Okay, kat situ awak akan hilang markah. Boleh? Alright kelas, bolehkah? Boleh ke tak ni? Boleh. Ya. Lorik tu wajib ke Puan? Visible region ni wajib. Kalau awak tak nak lorik banyak-banyak jenis, awak just lorik final dia saja. Kuning ni saja. Wajib. Yang bulat corner point tu? Corner points ni awak kena tak payah bulatkan pun tak apa, tapi awak akan tulis dekat sini kan. So kalau awak baca salah dan kat sini nilainya salah, of course awak dapat Z yang salah. Macam itulah ceritanya. Dia berkait-kait dari sini ke sini, sini ke sini. Salah. Salah lah. Kosong. Alright, ada persoalan? Okay, tak ada. Okay, good. The next, last kali adalah tentang simplex method. Okay, simplex method sebenarnya ada 2 jenis kan, untuk minimization dan maximization. Untuk dapatkan nilai maksimum dan nilai minimum. Dan apa yang berlaku adalah apabila kita dapat bentuk yang minimum, kita akan modify jadi bentuk yang maksimum. Okay. So kalau kita tengok kat sini. Okay, macam mana kita kira? Okay, katalah awak dapat soalan ini, soalan dari dalam buku. Okay, 2x1 campur 3x2. X1 ini adalah dia punya objective function. Yang ni adalah dia punya constraint. Ada 2 constraint. Okay, so kita masukkan constraint dulu. 1, 1, 5, 1, 1, 5. Kemudian 128, 128 dan dia punya objective function adalah 2, 3. Okey. So step 2 adalah awak akan transpose. Namanya transpose. Awak pernah belajar dalam matrix. Okey. So transpose adalah awak baca secara vertikal, awak nak tulis sebagai horizontal. Vertikal ni awak tulis melintang. Baca memanjang, tulis melintang. So awak bacalah 1, 1, 2, awak tulis 1, 1, 2. 1, 2, 3, tulis 1, 2, 3. 5, 8, tulis 5, 8. Tapi tajuk dia bukan lagi X1, X2. Tapi dia adalah U dan V. Okay, so dapat dari sini, bila awak dah transpose, barulah awak tulis dalam bentuk maximization. Pada peringkat ini dia jadi bentuk maximization. Iaitu awak baca 1U campur 1V lebih kecil sama dengan 2. U campur V lebih kecil sama dengan 2. Yang kat sini lebih besar. Minimization. Bila awak dah buat 2 step ni, dia akan jadi lebih kecil sama dengan. So bila awak dah baca dari sini, awak dapat nilai ni, barulah awak masukkan kita panggil apa? Select variable. Select variable. Select variable-nya adalah yang ini, X1, X2. U campur V sama dengan 2, kita selitkan X1. 2 duduk sebelah sana. Yang kedua pun sama, selitkan select variable X2, dapat lebih kecil sama dengan 3 ni kita tulis sebagai sama dengan 3. Sebab ni kita nak masuk dalam table. Select variable ni adalah step terakhir sebelum kita pindahkan ke table. Okey, dan dia punya objective function adalah 5 P tolak 5.
Kita ambil ni lah, ni 5, ni 8. So ni kita letak sini lah. So dia dekat sini mula-mula 5U campur 8V. Bila kita masukkan select variable untuk constraint, dia akan jadi P semua pindah ke kiri tolak 5U tolak 8V sama dengan 0. So tak kisah awak ada constraint 2 atau constraint 3, stepnya mestilah sama. Macam ni juga. Okay. Kalau 3 constraint, 3 lah baris dia. Baru masuk objective function. Kalau 2 saja constraint, 2 constraint baru masuk objective function. Okay. So dari sini baru awak masuk dalam table. Okay. Ada persoalan? Itu adalah daripada formulation nak masuk dalam table. So bila awak dah masuk dalam table, awak akan proses sama macam soalan maximization. Dia sama actually sebab awak dah modify dekat sini. Ini dah jadi maximization dah, kan? Mula-mula memang minimization. Lepas awak transpose, dia dah jadi maximization. Tapi ingat dia bukan lagi X1 dan X2 tapi U dan V. Iaitu kita cipta variable baru memandangkan dia dah tak tuarah kan, dia dah tonggang terbalik kat sini. Dia dah tukar daripada lajur kepada baris. So value tu dah berubah. The whole thing dah berubah. So situation memang dah berubah. Tapi awak masih boleh dapat jawapan di mana kalau minimization, macam ni kita dapat jawapan. Jawapannya adalah di sini. Jawapannya adalah di sini. 3 nilai yang pertama dekat row atas sekali. 3 nilai kira daripada kiri ni. 13, 3, 2. Okay. Manakala kalau maximization, soalan memang maximization dia macam ni. Kita baca yang ini dan yang sini. So itu adalah beza antara minimization dengan maximization. Okay, boleh? Okay, so okay. Ada apa-apa soalan nak tanya? So ini saya pergi secara umum macam mana pengiraan okey, satu lagi saya lupa nak sebut adalah awak mesti nyatakan yang ini. Takkan bersyarat nak cari kod. Mana yang daripada table ni apa yang awak faham sebenarnya? Tak ada kan? Tak nampak. Ada banyak ni nombor. Which one you want your lecturer to see? So, to refer as the answer daripada banyak-banyak ni. Jadi awak kena tulis Z sama dengan 13, X1 sama dengan 2, X2 sama dengan 3. So daripada banyak ni, ni je yang kita ambil tahu. Begitu juga dengan maximization. Awak kena tuliskan sedikit kesimpulan kat bawah tu. Okay. So biasanya yang ni awak dah reti dah buat. Tapi ada juga yang tak buat. Ada yang dia suruh lecturer pandai-pandai tengok sendiri. Dia buat sampai step 2 table. Table yang last tu dia dah tak masuk dalam table. So yang akhir tu pun awak kena masuk dalam table. Completekan table yang terakhir tu. Walaupun, okay, katalah macam ni kan. Ni soalan minimization. Completekan table ni semua sekali. Walaupun sebenarnya nak tengok baris 1 je. Baris 2, 3 tak tengok kan puan. Saya tak payah tulis lah. Jangan tulis. Lengkapkan table yang ketiga ni iaitu iteration 2. Okay. Okay, saya buka pada soalan. Okay, kita tengok daripada atas balik semula. Daripada formation. Tang mana yang kita tak jelas? Formation, dua jenis, algebra dengan eksponen. Kalau algebra, jadikan salah satu sebagai tajuk, A sebagai tajuk, masukkan dalam persamaan satu lagi. Kalau eksponen kalau eksponen atau trigonometrik, tak boleh gitu, awak kena buat comparison. Bezakan ikut berapa bilangan unknown dia. Kalau sini A dan B, so differentiate 2 kali dan buat comparison. Okey, kejap Okay, awak fikir nak tanya apa?
Saya nak break kejap. Question. Any question? Nak tanya tips and tricks, idea, any question? Yang limit lah. Yang apa Jadi rasanya nak tanya apa? Tadi. Tanya apa? Tak nak. Puan, Yes. Yes. Puan dah siap ke Puan? Belum kan? Belum. Kejap lah. Saya kejap. Puan senyap saya risau. Okay, cuba tengok mana nak tanya. Ada mana student nak tanya, yang mana tak jelas. Kejap Puan, saya nak tanya yang ni ke, yang tu ke. Tell me. Nak tanya yang besar sama kecil. Ni. Ya, Ni. nak tahu. Okay, Ya. so mana datang lebih besar lebih Datang. kecil ni? Daripada ni. Step 1 awak buat auxiliary equation kan. Auxiliary equation ni sebenarnya datang daripada soalan tu. Contohnya kalau Bukan yang bawah, yang linear programming. Oh, linear programming. Okay, sekejap ya. Mana? Minimum, maksimum? Yang minimum maksimum tu. Nak tahu dia bentuk dia. Mana satu nak guna, yang besar, sama besar ke sama kecil. Okey, kalau awak dapat soalan, awak tak tahu soalan tu soalan minimum ke maksimum Ya. Okey. Dia tahu. Ini soalan maksimum. Dia suruh selesaikan. So maksudnya daripada soalan ni awak terus saja buat insertkan select variable. Okey, saya beritahu ni. So daripada soalan, oleh kerana dia maximization, dia adalah terus je daripada soalan awak boleh insertkan select variable. Which one ni? Select variable. Select variable adalah yang SS tu. Ni. Okay. Yang okay. Ini adalah maximization. Macam nak tahu maximization? Maximization adalah mestilah lebih kecil sama dengan. Lebih kecil sama dengan. Kalau minimization lebih besar sama dengan. Okay, itu adalah maximization. Ni oleh kerana dia lebih kecil sama dengan, so kita tahu di soalan maximization. Dan kalau yang ini dia lebih besar sama dengan, maka automatik kita tahu, oh ni soalan minimization ni. So bila awak nak kira guna simplex method, awak terpaksa proses macam ni lah. Okay, masukkan dalam table 115, 128 dan last kali baru objective function 2, 3. Tak sampai sini kan objective function
2 saja kotak yang terlibat. Lepas tu barulah awak transpose. Macam mana transpose? Kita akan baca nilai tegak ni, lepas tu kita tulis secara melintang. 112 baca 112, tulis kat sini 112 dan seterusnya sama. So kat sini ada kosong juga. Okey. Dari sini ingat tajuk tu dah bertukar, bukan lagi X1 X2 tapi jadi UV. Baru dah kita jadi maximization kat sini. Boleh ke nak tambah lagi? Boleh. Ada lagi nak tanya? Okey. So lepas tu bila awak dah dapat data macam ni, tinggal masuk table, saya yakin semua orang boleh buat. So the important step yang awak kena faham adalah macam mana daripada soalan nak jadi maximization. Lepas tu bila awak dah masuk dalam table ni, awak proses sama je maksimum, soalan maksimum atau minimum sama juga. Awak akan cari pivot column, lepas tu dapat bahagikan, dapatkan ratio iaitu 0 bahagi negatif 8, 2 bahagi 1 dan 0 bahagi negatif 8, 2 bahagi 1 dan 3 bahagi 2. Dapat nilai ratio dan compare, cari nilai positif terkecil. Yang pivot column kita cari nilai negatif terkecil dalam baris P ataupun Z. Okay. So sama ada awak letak P ke Z ke, nilai awak kat sini sama je. So itu yang penting. Okay. Alright. Terima kasih. So stepnya sama, cari pivot column, dapat pivot row, persilangan dia adalah pivot cell. Then awak akan work out pivot cell tu yang awak buat table kecil-kecil tu kan, sebelum awak transfer ke next iteration. Okay, ada banyak exercise dalam buku. Saya percaya kalau awak try, awak boleh dapat jawapannya. Okay, instead dalam internet pun banyak je, memang banyak. Tapi kalau dari segi minimization, maximization ni, kalau dalam internet tu, dia agak tinggi lah. Mungkin ada terms-terms yang kita faham. Kalau faham bagus, mungkin awak tengok, alamak serabutnya. Then you have to go back to basic lah. So apa yang awak belajar dalam kelas tu sangat basic. So awak akan faham. Okay, ada persoalan lagi? Saya tak boleh nak ajar semua sekali kerana yang pertama awak dah pun belajar. Nanti boring pula kan, ulang-ulang benda yang sama. So selebihnya adalah macam mana awak nak tackle soalan tu. Okay. Ingat kalau yang first order tadi, kalau ada, apa saya bagi tadi? Kalau ada bentuk dy dx campur y kuasa 1, maka itu adalah IF. Dan kalau bentuk yang darab-darab tu, dia adalah biasanya adalah separating variable. Selagi bentuk tu tak ada menyebabkan awak susah, tak boleh nak factorize kan, ada dalam workbook ada juga soalan yang awak boleh kena factorize, baru awak selesaikan kan, nanda tajuk separating variable. So memang boleh pun, tak susah. Okay, so separating variable adalah bentuk yang paling kelima, diikuti dengan IF. So biasanya soalan-soalan tu saja yang ditanya. Yang homogeneous ni taklah, sebab dia akan take too long for you to solve, dan itu akan menjejaskan masa untuk awak jawab soalan lain pula. Okay, so final awak ada 1 jam saja. So awak tak banyak masa. Okay. Ini second order. Untuk second order pula, ini step dia, auxiliary equation. Comparekan B square dengan 4AC, then awak automatic tahu which general solution you are going to use. Yang mana satu nak guna ni, antara 3 ni. Dan kemudian awak tekanlah calculator, dapatkan value tu dan masukkan dalam general solution. Okay. Okay, ini adalah maximization graphical method. Yang penting, yang selalu yang pelajar sudah silap adalah apabila low rate pun tak betul. So please betulkan kalau awak ada confuse lagi. Tengok macam ni kan, dia tak low rate dekat atas ni sebab kawasan ni tidak bertindih. So dia ambil kawasan yang pertindihan saja, dapatlah kawasan yang color kelabu ni. So untuk exam awak buat macam tu je, awak low rate yang kawasan terakhir tu, final punya kawasan.
Yang lain ni tak payah, tak apa, tak kisah. Okay. Just make sure you know what you are doing lah. Alright, lepas tu barulah awak cari corner points. So corner points, ingat kalau nak lukis, nak dapatkan jawapan yang tepat, lukis gerah juga, tapi tekan calculator supaya awak dapat persilangan yang betul-betul ngam. Tak payah susah sangat kan. So awak tekan calculator, confirm betul. Kecuali awak silap tekan. Okay, dan jangan lupa tulis dia punya summary dia. Dia punya what is your choice. Kat sini kan ada banyak kan profit, yang mana satu awak pilih. Sebab dia bergantung lah. Kalau soalan maximization awak cari nilai paling besar. Kalau soalan minimization awak cari yang paling kecil. So kalau habis dekat sini je, corner point dengan profit je, awak tak maklumkan apa sebenarnya jawapan akhir dia. So kena beritahu lah sikit. Okay. So untuk minimization, untuk simplex method, maximization senang aja daripada soalan terus pergi insert select variable. Tapi kalau minimization awak ada few step kena buat, tulis dulu nilai awak di sini. Ini tujuannya untuk bantu saja supaya awak nampak kolom mana yang diisi, yang mana tak diisi kan. So awak baca dengan betul. So 112 awak baca 112 gitu. Okay, so lepas tulis ni, then awak transpose, lepas transpose awak dah dapat bentuk maximization, kemudian barulah awak masukkan select variable. Okay. Dan jangan lupa tulis summary dia last kali jawapan dia apa. Sebab minimization walaupun kaedah perjalanannya sama dengan maximization, tapi last kali awak akan hanya baca dekat atas ni saja, 3 nilai yang atas belah kanan, atas kanan awak. Ni saja awak ambil. Yang lain tak ambil. Tapi kena buat kalau iteration 2, kena habiskan lengkapkan sampai iteration 2. Kalau dia kata nak minta iteration kosong je, awak buat iteration kosong je, sudahlah, tak payah selesaikan. Okay. Ikut soalan. Tengok betul-betul soalan, jangan buang masa, rugi. Masa terhad kan. Alright kelas, itu saja yang saya nak sampaikan pada hari ini. Hopefully awak dah ada basic idea what are you going to learn. Malam ni nak study apa yang saya tak expert. Mungkin awak kena buat beberapa soalan. Soalan contoh pun simplex, kalau awak boleh buat daripada soalan sampai dapat jawapan, bermaksud awak dah pandai lah. Kan? Yang penting biasanya kita nak tahu apa jawapannya. Dulu masa sekolah menengah pun tengok jawapan belakang kata apa kan. So that is very important untuk motivasi kita, kena tahu jawapan. So dalam workbook ada, so awak boleh gunakan. Okay kelas? Puan. Yes. Simple simplex form tu apa dia Puan? Mana? Ada Simple. saya jumpa ada term dia suruh tulis dalam bentuk simple simplex form. Simple simplex form. Ada tak? Simple simplex form. Simplex form tu yang kotak-kotak ni lah. Ya Okay, simple select, apa dia kata? Simple simplex method. Simplex form. Simple simplex form. Yang ni. Simple simplex form. Sekejap. Okay. So yang tu. Just sebelum Yang tambah awak masukkan. S1, S2, yang tambah select Yang masuk select variable. Terima kasih Puan. Alright, ada lagi soalan? Okey, kalau tak ada saya akan berhenti di sini. Puan Amy akan bagi penerangan sikit tentang exam dan view interaktif game. Okey, itu saja kelas. Good luck. Semoga berjaya pada 12 hari bulan dan dapat makan yang elok. Okey, terima kasih. Assalamualaikum. Terima kasih Puan Rafida. Banyak tips and tricks. Macam pengalaman kita dalam kelas kan, baca graf. Kita baca dengan mata kasar. So Puan Rafida bagi tips dengan menggunakan kalkulator, kita dah boleh dapat koordinat yang bagus, yang baik dan menghampiri ke tempat yang tepat lah. Ke satu. Kemudian tadi
kita dapat tahu perbezaan antara yang ODE, antara separating dengan integrating factor. Kita boleh detect which one yang soalan ni boleh guna IF, soalan ni kena guna separating, soalan ni bukan soalan IF, so kita ada idea kat situ. Itu banyaklah simplex form tadi tu. Itu antara perkara lah tips yang ada kan. Tapi banyak lagi sebenarnya saya perasan tadi. Banyak membantu kita untuk kita bawa bekal pergi final. Okay, now